Okay, Assalamualaikum again kepada followers dan juga usahawan yang menonton di YouTube channel Kimia Peluang. My name is Kimia Peluang, Business Management Consultant. So hari ini you guys dalam program CEO Mentoring yang akan dilakukan pada setiap hari Rabu. Program ini adalah khas daripada program CEO Coaching. Ini premium program, premium slot dan ahlinya adalah Puan Julaiza, Puan Fatimawati, Puan Suziana dan kita ada tetamu jemputan iaitu Puan Farida Saleh. Tadika dan kelas membaca. Okey, Puan Farida, boleh tak kita nak kenal dengan you dulu, Puan Farida? Boleh tak unmute dahulu? Puan Farida duduk di mana dan Tadika tu di mana? Tadika kat mana lah, senang. Okay, Assalamualaikum. Saya Farida binti Saleh, owner pada Tadika Kasih Intelek. Alhamdulillah Tadika Kasih Intelek dah 3 tahun dan kami ada 3 cawangan di area Kota Tinggi dan untuk kelas membaca yang bersemuka hanya di Kota Tinggi saja, yang lain adalah online, secara online. Bisnes ni macam mungkin saya part time kot sebab saya hari biasa saya cikgu sekolah rendah. Jadi macam pengurusan masa tu mungkin susah sikit. Mungkin saya tak berani lagi nak resign. Jadi saya tak tahulah saya punya bisnes ni betul ke tak betul ke sebab saya tak pernah pergi kursus untuk bisnes. Jadi itulah bila saya follow coach tu saya berminatlah nak tahu lebih lanjut macam tu. Alright, fantastic. Terima kasih Puan Farida. Boleh tak kita bagi tepukan dulu kepada Puan Farida? Okay. Fantastic. Ini hari ini kita ada 2 lagi individu. Kita ada 2 lagi tetamu iaitu Dr. Farah daripada Young Living dan juga Puan Enda Putri daripada Young Living juga. But then it's very late invitation tapi I believe mereka kalau kesempatan mereka akan join. So Dr. Mazidah tak dapat hadir bersama dengan kita pada hari ini. Tapi tak apa, kita teruskan sesi hari ini kita nak just bercerita. Tetapi cerita yang saya nak bagi tahu anda semua adalah it's very important untuk you grow your business 2022. Segala point yang saya ceritakan hari ini please jot down. Ada tak buku notu anda? Saya nak tengok dulu. Alright, fantastic. Puan Farida, please make sure you ada buku nota sebab semua poin-poin ni is very important. Okay. Dan poin-poin yang saya nak ceritakan kepada anda, cerita-cerita hari ini adalah hasil daripada sejarah. Okay. And I nak you guys faham sejarah yang membuatkan you kat mana akan datang. Sejarah yang membuatkan kat mana you akan datang. Okay, let me elaborate apa yang saya maksudkan. Pertama sekali adalah kalau you tak kenal sejarah, sama macam you tak tahu you duduk dekat mana. Alright, I banyak kali cerita dekat you guys, you adalah usahawan dan dalam sesama you adalah parachuter. You adalah orang yang nak buat terjun parachute. Alright, bila you nak main game parachute, you kena tahu kat mana lantai dan kat mana langit. Kalau you terlampau dekat dengan lantai, you terjun, tak sempat buka pintu terjun, you boleh patah kaki atau boleh mati. Kalau you terlampau tinggi, you mungkin tak turun ke lantai atau sebenarnya you makin ke atas. You di luar lapisan atmosfer. Alright, so you kena tahu kat mana minimum, kat mana maksimum. So you kena tahu sejarah, kat mana sejarah you. Supaya you boleh tahu kat mana you boleh pergi. Alright. This is a story yang I nak you guys faham. Siapa nak dengar satu story? Saya. Alright, fantastic. China, mainland China, tanah besar China. Alright. Dah berjanji dan berzanzi kepada semua orang di dunia ini untuk mencipta dan membetulkan balik sejarah China. Alright. Semua orang tahu China adalah satu kerajaan yang sangat-sangat agung. In fact, Nabi kita pun buat satu perumpamaan, belajarlah sampai ke negeri China. Alright. Zaman dulu dia tak ada cakap belajarlah sampai ke mainland China. Mainland China tu kita yang sebut. Alright. Belajarlah sampai ke negeri China. Kenapa Nabi kita pun cakap macam tu? Sebab kehebatan mereka berdagang. Daripada jauh boleh sampai ke tanah Arab, boleh sampai ke Amerika. Dan dia punya culture yang membuatkan kita, Nabi kita minta kita ke sana. Hijrah, alright, atau bermusafir. Alright, kenapa benda tu berlaku? Supaya take note. Pertama sekali, ini daripada sejarah Boleh besar-besar tajuk dia. Okay, tulis besar-besar sekejap. Saya pun nak take note. Sebab semua nota-nota ni saya punya tesis, saya punya kajian selama 2 minggu ni. Alright, semua dalam kepala otak saya. Saya pun tak jot down lagi.
So hari ini pun saya baru nak jot down. Okay. Supaya saya dapat sampaikan lagi ilmu-ilmu ni kepada usahawan yang lain. Okay. First thing first, sejarah. Okay. Tulis besar-besar sejarah dalam buku nota you. Kepada yang menonton di YouTube channel, please make sure you guys pun ada buku nota. Pentingnya buku nota ni untuk you ingat balik apa yang you dengar. Saya dengar banyak, tapi tak semua benda saya ingat. Alright, saya hanya ingat perkara yang saya ulang-ulang. Sama juga dengan anda. Itu adalah konsep manusia. So first kali sejarah adalah China. Kita nak cerita China. Okay. Hari ini kita banyak nak cerita negara je. China, kita nak cerita Indonesia, kita nak cerita Singapura, banyak negara kita nak cerita. China. Kenapa bagusnya China? Sebab pertama adalah melalui sejarah. Alright. Kedua adalah melalui culture. Alright. Kedua adalah melalui culture. Culture di China atau nama lain dia adab. Alright. Dia bermula dengan adab dan adab ni bermula dengan selain culture, karakter. Alright. Saya tulis dululah point dia supaya you guys nanti tahu and juga saya boleh elaborate. Culture, karakter, lepas tu attitude. Attitude. Alright. Culture, karakter, attitude dan China adalah history yang tadi saya sebut. Okay. Kita ambil 4 ni dahulu. Culture. Mereka ada satu culture di mana culture mereka tentang kesultanan atau maharaja mereka. Dan mereka tahu kat sini peringkat-peringkat. Peringkat atasan, peringkat bawahan, peringkat penasihat, ada peringkat. Dan peringkat-peringkat ni kita nak apply dalam bisnes macam mana? Ini nama dia layer of management. Alright, mereka ada grade layer of management. Alright, golongan bawahan dia tahu kat mana kedudukan dan dia tahu kat mana boleh pergi, kat mana tak boleh pergi, kat mana boleh buat, kat mana tak boleh buat, mana yang kurang, mana yang lebih. Dia tahu dia punya dia punya perbatasan dia. Dia tahu. Manager tahu perbatasan dia, eksekutif tahu perbatasan dia, C-suite tahu perbatasan dia. You guys kena ensure mereka first kali tahu kat mana perbatasan dan mereka faham rules, all this SOP, polisi mereka faham. Dan mereka kena apply, suka ataupun tidak. Alright, tahu, faham dan juga apply. You guys kena bagi tahu, okay, kena beritahu, kena buat mereka faham dan kena buat mereka apply. Buat. Sebab kebanyakan kita, alright, dah gila-gila ni brainstorm. Okay, nanti kita nak macam ni, kita nak macam ni, tapi kau kena buat macam ni tau. Kau tak boleh kau macam ni, kau macam ni. Dia tahu, tapi dia tak faham macam nak buat. Dan kemudian dia memang tak buat sebab dia tak faham. Dia nak tunggu tanya balik, orang tu dah tak ada atau orang tu sibuk. Dan sampai bila-bila dia tak akan buat. So you kena buat mereka tahu dan buat mereka faham. Dan buat mereka apply. Perkara tersebut, 3 perkara ni hanya boleh dilakukan kalau ada repetition, kalau ada pengulangan, kalau ada practice. You kena ulang-ulang-ulang. Okay? You kena ulang-ulang buat benda ni. Dan baru mereka akan ingat. Sekali buat memang tak dapat. 2 kali buat tak dapat. 5 kali buat tak dapat. Dia kena berkali-kali buat. Baru dapat. Dan kebanyakan sesuatu idea tu tidak menjadi bukan sebab idea tu tak bagus. Disebabkan idea tu tidak di-upgrade. Alright? Kan filosofi CEO coaching adalah try and upgrade and upgrade and upgrade and upgrade. So you kena sentiasa upgrade. Kenapa kena upgrade? Supaya fit dengan orang yang nak buat. Alright? Dan kalau tak apply dia tak akan dapat. Alright. Itu pertama, culture. Alright? Dan culture mereka membawa adab.
Atau nama lain dia sebenarnya mereka membawa brand. Okey. Itu nombor satu idea. Nombor dua adalah brand. Mereka bawa brand. Orang Cina, darah orang Cina kena macam ni. Mereka bawa bahasa Cina. Walaupun dekat dia menjajah luar negara, dia bercakap bahasa Cina. Kau tak faham, bunuh. Kau tak faham, kau kena buat sampai faham. Kena ada orang ajar sampai dia faham. Sebab tu bahasa Cina meluas kat seluruh dunia. Bangsa Cina meluas kat seluruh dunia. Alright. You guys tahu tak? Ini sejarah Sekarang punya rekod, bangsa Cina adalah antara bangsa yang paling ramai ada di kebanyakan dunia. Kebanyakan negara. Sampai kerajaan China terpaksa buat undang-undang baru, terpaksa buat polisi baru untuk kawal pengeluaran rakyat dia. Alright? Tapi memang naturally dia tahan pun orang keluar, dia tak tahan pun orang keluar. Dia tahan pun rakyat ramai, dia tak tahan pun rakyat dia ramai. Memang culture mereka. Alright? Jelas brand? Mereka membawa bahasa, mereka membawa budaya, mereka membawa pakaian. Nampak tak fashion China ada dekat luar negara. Jadi fashion show and so on. Orang celebrate culture. Alright? I nak you guys take point apa yang I beritahu ni sebab semua I bercakap ni atas dasar business. Pakaian. Sebab tu pentingnya pakaian untuk branding. Ada logo company, ada nama syarikat, ada warna syarikat. Alright? Untuk branding. So welcome Dr. Mazidah. Kita hari dah bercerita saja, tak apa. Ingatkan dah pukul 10. Okay, tak apa. Kita hari nak bercerita saja dan cerita saya ni adalah kita nak kaji tentang sejarah-sejarah dekat dunia. Yang kita boleh apply untuk business growth pada business you guys. Alright. Kedua, pertama adalah culture, kedua adalah character. Alright, kedua adalah character. Character yang terbaik, okay? Dia ada dua tau. Sorry. Karakter pertama adalah thinker. Karakter kedua adalah doer. Nak you guys faham? Pertama apa coach? Karakter pertama adalah thinker, pemikir. Thinker, okey. Ada dekat dalam golongan mereka yang visionary. Kerja dia memikirkan apa 5 tahun akan datang, apa 10 tahun akan datang. Macam mana kita punya alatan perang lagi 5 tahun, alatan perang lagi setahun. Macam mana kita punya logistik lagi 3 tahun untuk perang. Sebab waktu tu zaman perang kan. Dia fikir macam mana senjata, macam mana logistik, macam mana nak hantar makanan, macam mana nak hantar tentera. Next 3 years, next 5 years. Disebabkan, yes betul Puan Mazidah, Dr. Mazidah. Dua, pembuat, pemikir dan pembuat. Sebabkan dua keadaan ini, wujudnya tembok besar China. Right? Dia akan fikir macam mana kita nak rentas gunung ganang setiap hari. Macam mana kita nak hantar supply, nak hantar tentera, nak hantar kuda, nak hantar senjata. Alright? Setiap masa untuk kawal border, untuk besarkan empire, untuk kuatkan negara. Mereka buat tembok besar China yang beratus tahun, bersambung-sambung dinasti sambung. Alright? Untuk memudahkan proses tersebut. Tapi dia kena tahu macam mana nak buat adalah melalui karakter. Kena ada thinker, kena ada dua. Right? So kat sini you guys kena ada dua benda ni. Baik, kita ambil secara detail. Makanan, alright, senjata, kuda, tentera. Okey. Dua benda ni saya tulis makanan, senjata, tentera, kuda. Dia ada banyak lah tapi kita ambil yang ni je. Makanan. Alright. Kalau you guys transform dalam bisnes, makanan adalah something yang semua orang nak. Sama juga dengan duit. Macam dulu orang tak bagi duit. Diorang bagilah upah. Tapi upah diorang lagi, diorang appreciate dari segi makanan. Oh, kita dapat roti, 3 ketul roti sehari. Oh, kita tak dapat RM3, kita dapat 3 yuan. Kita dapat 3 roti. Oh, kita boleh hari ni 3 roti ni boleh tahan untuk 5 hari. Roti dia besar. Itu cara diorang ukur pendapatan. Oh, alhamdulillah, tak boleh cakap alhamdulillah. Kita dapat kuda, kita dapat daging, kita dapat ikan.
kalau you bekerja macam ni. Alright, itu cara diorang nak trading diorang. So makanan, dalam bisnes kalau you dapat jaga duit you punya staff, gaji, income, commission, bonus, bisnes you akan mudah berkembang. Itu pertama. Alright. Nombor 2, senjata. Alright, senjata sama juga dengan skill set. Kalau dia closer atau orang yang buat closing, you kena ada senjata dia. Apa senjata dia? Apa bullet dia? Apa umpan dia? Apa ayat dia? Apa copywriting dia? Kena ada. Apa visual dia? Kena ada senjata tu. Kemudian, tentera, team, anak team you, agent you, staff you untuk mudah digerakkan ke tembok China. So, kat mana tentera you patut ada? Oh, kita punya tentera wajib ada dekat border Singapore, dekat Nusa Jaya, dekat Taman Austin, dekat Johor Baru, kat Kota Johor, Kulai and so on. You susun tentera you. Sebab tentera ni yang menjaga kawasan you. Dia jaga baik, you bagi dia baik, you bagi skill set terbaik, you dapat yang terbaik. Alright? Kuda, logistik. Sekejap Puan Suzana. Logistik. You kena tahu macam mana nak mudahkan logistik. Sistem apa you nak pakai? Nak pakai online atau offline? Nak pakai social media ke atau nak pakai phone call? Logistik is very important. Alright? Setakat ni dapat? Sebelum kita tanya Puan Suziana soalan? Ada soalan dulu? Dapat. Okey, Puan Suziana, silakan. Terima kasih Puan Suziana. Maaf tadi terlepas yang makanan tu. Apa benda appreciate tu? Makanan ni duit. Kalau dulu orang Cina dulu makanan, tapi kita cerita duit. Apa commission agent you, apa bonus agent you, berapa dia punya percentage, apa allowance dia. Alright. Dapat? Ini termasuk reward ke? Yes, termasuk reward. Okay. Dapat semua Dapat. Okay. And then attitude, point yang ketiga untuk sejarah Cina. Right? Attitude. Mereka kalau nak jadi panglima perang, kena ada attitude yang ganas, tidak boleh ada belas kasihan, ada simpati kepada orang yang layak sahaja. Kena pandai berkomunikasi. Alright? Okay, attitude. Kat sini in detail emotion. Dia kena tahu kat mana emotional level dia, kat mana nak pakai, bila nak pakai. Dia kena tahu emotional dia. Alright? Dan dia kena tahu communication. Alright? Dia kena tahu communication. Sebab kalau dia tak tahu komunikasi, bila dia masuk contohlah ke India, dia tak tahu bahasa India, dia mungkin akan ditipu oleh orang India. Cuma dia tak bagi tahu ke orang dan dia tak cakap India. Dia belajar India, dia tahu, okey macam ni. Dia tahu aku tengah kena tipu ni. Alright? Dan orang Cina zaman-zaman dulu dia belajar bahasa Arab, dia belajar bahasa India, dia belajar bahasa Inggeris, dia belajar banyak bahasa. In fact bahasa Melayu pun dia belajar. Alright? Dan dia senyap, dia tak berbahasa. Alright? Dia tahu kat mana level dia dan dia tahu kat mana nak serang and so on. Alright? Emotion, communication. Dan dia ada attitude apa? Leadership. Dia tahu macam mana nak kerah tentera dia, macam mana nak jaga tentera dia. Alright? Dia tahu leadership. Alright? Dapat? Dapat. Okay, fantastic. Dan history. Okay. Pertama sekali tentang history ni. Okay. Dia dengan sengaja dia tahu kat mana history. Pertama sekali dia kena tahulah. Dia kena tahu history, tahu sejarah. Setiap orang-orang Cina yang bakal pemimpin, mereka dari kecil diajar sejarah. Dulu siapa hierarki keluarga kita? Siapa atuk kau peringkat ke-6? Semua ada. Salah siap keluarga. Dia kena tahu. Dia kena hafal. Alright? Maksudnya nak apply dalam business you, dia kena tahu carta organisasi. Okey, faham. Alright? Percaya tak, ramai agent you tak kenal siapa founder.
Alright. In fact tak tahu kat mana HQ Kenanga Mall. Kenanga Mall pula, Kenanga Investment. Kenanga Mall tu lain. Alright. Kenanga Investment. Alright. Ramai tak tahu siapa founder dia. Siapa Dr. Mazidah, siapa Puan Julaiza, siapa Puan Suziana. Mereka tak tahu. Mereka hanya tahu produk. Atau nama lain dia, mereka tahu tentang business knowledge. Right? Yang kedua, pertama cara organisasi, kedua business knowledge. Business knowledge ini adalah sejarah bisnes. Atau macam mana nak execute bisnes tu. Dan product knowledge. This is very important. You nak menjual tapi you tak tahu apa yang you nak menjual. Itu membuatkan you gagal. Tahu sejarah. Nombor dua, mereka mencipta sejarah. Apa yang mereka buat atas dasar sejarah. Kita kena tawan negara ni supaya rakyat kita dapat makan kat sana makanan banyak, ikan banyak, ada laut, ada sumber alam. Kita kena jajah negara tu. Alright? Kita kena tawan Laut Cina Selatan. Dia tahu kenapa kena tawan. Sebab mereka dah buat kajian. First, bila you nak mencipta sejarah, you kena buat R&D atau thesis. You kena study dulu. Kenapa nak kena tawan? Berapa ramai tentera kat situ? Alright, senang ke tak senang nak masuk kawasan situ? Apa malapetaka dia? Nama lain dia, you kena buat SWOT. Strength, Weaknesses, Opportunity, Trait. You kena buat benda tu untuk cipta sejarah. Right? You nak design history you. Sebab tu, orang takut nak kacau Cina yang buat pulau buatan dekat Laut Cina Selatan. Setuju? Setuju. Kalau mereka tak takut, mereka dah lama ancam balik Cina. Tapi Cina selang benda je, tak apa. Lalah orang terpaksa naik mahkamah dunia. Right? Dan in order untuk buat kat situ, Cina dah lama dah study. Dia dah kuatkan dulu tentera dia. Dia dah kuatkan dulu kewangan dia. Dia dah ramaikan dulu penduduk dia. Dia dah lajukan dulu teknologi dia. Dia dah banyakkan dulu bekalan makanan, minyak dan so whatever. Kalau dihalang oleh Amerika. Negara-negara yang komplot, okeylah, taklah kita blok, kita jangan bantu China langsung. Okey, aku dah ada. Semua benda aku dah ada. Mereka dah kaji dan mereka dah buat berpuluh tahun lepas untuk execute plan tu hari ini. Alright? Dan nombor selain R&D, selain SWOT, mereka kena ada master plan. Alright? Master plan maksudnya diorang dah ada plan yang paling besar untuk jangka masa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Dan tak kisahlah siapa pemerintah pada waktu tu wajib ikut master plan. Alright? So you kena ensure walaupun team you SBU you kena pecat, meninggal atau tidak perform, orang lain ganti, tetap execute master plan XJZ agency. Alright? This is very important. Puan Julaiza, jangan sedih kalau you punya leader buat perangai. You punya leader membangkang, you punya leader memburukkan you. Sebab you kena anggap, sama jugalah mereka tu dengan kematian. Okey, leader lama aku dah mati, dah lama meninggal. Aku kena cari leader baru. You kena ada mindset macam tu. Supaya you tak heartbroken. Alright? I dah predict benda ni. Sebab tu, kita belum ada staff. Bila staff kita masuk, every week HR akan buat interview session. Setiap minggu 10 individu akan datang interview. Persediaan, ada kata you mati fizikal, innalillah. Mati mindset, dia dah tak nak grow. Mati skill set, mereka dah tak nak buat kerja. Kita akan buang dia dan kita dah ada orang baru. Alright, I tak nak masalah dalaman merosakkan master plan I. You dah kena buat benda tu. Alright, dan tadi saya terlupa, attitude, leadership. You kena ada roles. Tadi ulang balik kita rewind balik, saya terlepas tadi. Roles dan juga right man. Alright, right man ni dia ada kategori dia. Satu, mindset. Nombor dua, skill set. Nombor tiga, trust.
Mereka tak akan ambil sebarang orang. Mereka hanya akan ambil orang yang mereka trust sahaja. Yang ni Okey. apa ni coach? Yang tiga ni mindset, skill set dengan trust ada apa? Lepas pandang. Ini yang tajuk attitude tadi. Bahagian leadership. Saya terlepas yang pandang tadi. Okay, leadership. Okey. Jadi ada dua, satu role, satu lagi right people, right man. Right man ni right man lebih ni, right man spesifik. Betul, lebih spesifik roles right man. Okey. Right man yang lebih spesifik mindset, skill set dengan trust. Okey. Setakat ni dapat? China? Dapat. Okey. Seterusnya kita pergi ke Singapura. Jadi China. Tadi China. You guys ada soalan ke untuk China? Kalau ada saya contact dia punya Perdana Menteri. Ada untuk Okey, kalau okey kita pergi ke Singapura. Right. Singapura berpisah dengan Malaysia pada tahun? tak ingat. Jangan risau, saya pun tak ingat. Saya pun tak tahu. Saya dah lupa dah. 1965 lebih kurang itu. 64. Saya pun dah lupa lah. Lebih kurang lah. 64. Sebaik kita ada cikgu sekolah. 1964 berpisah. Saya pun dah lupa dah tahun berapa. Alright. Terima kasih Puan Farida. 1964 China keluar daripada Malaysia. Kenapa? Siapa tahu? Singapura bukan China. Singapura. Allah Akbar. Sorry, Singapura. Saya salah typo. Dia Sampo nama dia. Alright. Okey, Singapura keluar daripada Malaysia. Kenapa? Siapa tahu? Unmute je. Siapa ingat? Kenapa Singapura keluar daripada Malaysia? Dia kan negara-negara bersekutu dengan negara tak bersekutu. Yes. Kita bergabung atas dasar negara-negara bersekutu. Mereka adalah negara-negara selat. Betul? Negeri-negeri selat. Dan Singapura berpecah dengan Malaysia disebabkan perbezaan pendapat dan ideologi politik. I know you guys faham pendapat dan ideologi. Ideologi nama dia understanding. Nama lain dia. Alright. Pendapat, opinion dan juga apa lagi satu tadi? Astaghfirullahaladzim. Ideologi politik. Ideologi awareness atau understanding. Understanding. Kena faham dua benda ni is very important. Opinion dan juga understanding. Kalau you guys tak jaga dua benda ni dalam syarikat, alright, tak jaga dua benda ni dalam syarikat dan berlakulah chaos sampai berpecah. This is very important. You tak jaga pendapat you dengan you punya leader, akan berpecah. Leader you ada pendapat yang berbeza dengan anak tim dia, akan berpecah. Sebab tu tugas you adalah untuk getting alignment. Alright, untuk solve benda ni adalah melalui alignment. Getting alignment. Macam mana cara nak dapatkan alignment? Pertama, melalui understanding awareness. Melalui awareness. Cara buat alignment? Pertama adalah melalui awareness, kesedaran. Kena bagi info dulu, kena bagi maklumat dahulu. Nombor dua, melalui team building. Nombor tiga, melalui exam. Kena uji, betul ke mereka faham? Alright. Keempat, melalui practice. Dan yang kelima, last sekali, melalui teaching. Teaching, mengajar balik. Kalau betul mereka faham, mereka kena sampaikan pada orang kedua. Itu nak cakap mereka faham. Sebab kenapa teaching is very important, dia menghidupkan cycle tersebut. And this is one of way untuk you automate your business. Macam 3% teaching ke? Come again? Macam 3% teaching ke? Untuk third party. Ajar Alright. balik kan? Ajar balik kan? Yes. This is very important. Apa-apa perkara yang you buat wajib ada last step adalah cycle. Macam mana benda ni nak dibuat balik pada orang seterusnya. Dibuat balik pada orang bawahan. Dibuat balik pada vendor. Dibuat balik pada third party. It's very important. You dah kena consider sebab you takkan ada masa untuk buat semua perkara. Puan Farida, this is for you.
Kalau you rasa tak ada masa, cuba untuk hidupkan cycle atau automatekan keadaan you, business you, sistem you. Alright, supaya orang lain boleh buat. Alright, fantastic. Dia pun teacher, alright, dah kena bagi orang untuk teaching. Dan Albert Einstein cakap apa tahu? Kalau kita tak mudah menyampaikan, kita tak boleh sampaikan dalam keadaan yang cepat maupun mudah. Maksudnya you sendiri tak berapa faham. Alright, itu Albert Einstein cakap. So, in order untuk betul-betul faham, you kena bagi maklumat yang betul. Atau nama lain dia awareness. You kena buat team building. Kena dapatkan chemistry. Alright, awareness ni adalah untuk info. Ramai orang tak sedar-sedar sebab dia dapat info yang salah. Team building adalah untuk dapatkan chemistry. Exam adalah untuk qualify, untuk mengesahkan. Alright, practice adalah untuk tengok quality. Okay, quality. Teaching adalah untuk menghidupkan cycle. Okay, ini tentang Singapura. Banyak lagi tentang Singapura. Ini baru kenapa mereka berpecah. Okay, hak kesamarataan. Okay, yang dibangkang oleh kerajaan Malaysia, hak orang Melayu saja, hak Bumi Putra saja. Okay, itu cerita diorang. Jom kita kaji macam mana Singapura boleh survive. Siapa nak dengar? Nak. Saya. This is very interesting. Singapura adalah satu negara yang tiada hasil sumber bumi. Dan macam mana mereka nak survive? Dan mereka acknowledge perkara ini sebelum berpisah. Ingat mereka juga orang Cina dan mereka follow sejarah Cina. Mereka nak cipta sejarah, mereka kaji dulu. Kalau kita berpecah dengan Malaysia ni, kita tiada sumber. Macam mana kita nak survive? Okey, kita ada rakyat. Berapa ramai rakyat kita? Mereka kaji gila-gila sebelum mereka buat decision. Alright. Dan mereka berpecah dengan kerajaan Malaysia. Macam mana mereka survive? This is beberapa perkara yang mereka buat. Selepas mereka survive, mereka tak buat team building. Alright. Tak adalah satu negara nak buat team building sebab tu berlakunya rusuhan. Alright, sampai ada siri berdarah, pembakaran bangunan, kereta, chaos dekat Singapura. Orang bergaduh sini berbunuh-bunuhan. Okey, dan mereka berpecah and so whatever. Dan macam mana mereka hidup balik? Pertama, mereka sedar mereka tak ada keharmonian, mereka tak ada nama dia. Saya cakap mereka tak ada chemistry sesama manusia, sesama rakyat dia. Mereka tanamkan dulu awareness yang terbaik. Mereka tunjuk informasi yang terbaik untuk rakyat dia follow. Mereka bagi awareness tentang keharmonian. Supaya Cina boleh duduk serumah dengan India dengan Melayu. Melayu boleh makan sama dengan India dengan Cina. Alright, Cina, India boleh main sama dengan Melayu dengan Cina. Termasuklah perkahwinan, termasuklah makan, termasuklah duduk sebumbung. Mereka tanamkan dulu awareness. Ingat orang buat balik alignment. Alright. Dia memulainya awareness info. Lepas tu dia buat chemistry. Alright. Kemudian macam ni Singapura bangun. Alright. Pertama adalah melalui keharmonian. Okey. Melalui apa nama lain dia keharmonian? Yang sedap sikit keharmonian lah. Nanti kita figure out lah nama yang sedap sikit. Okey. Harmonian. Okey, harmonian. Okey. Kedua adalah melalui ekonomi. Macam mana ekonomi? Mereka perlukan duit untuk kembangkan negara, untuk stabilkan negara, untuk guna pakai negara mereka. Macam mana? Mereka tidak mengambil cukai yang tinggi. Pertama sekali. Alright. Mereka tidak mengambil cukai yang tinggi. Maksudnya negara tidak ambil keuntungan. Tidak ambil keuntungan, tidak ambil keuntungan yang banyak. Keuntungan yang banyak. Itu pertama. Bila you ada bisnes dan
You nak ada staff, you nak ada team. Singapura negara, dia ada rakyat. Rakyat dia buat bisnes, dia tak ambil untung. Kau tak payah bayar cukai banyak sangat. Contohlah cukai waktu tu 40%, saya tak tahu berapa. 40%. Kau bayar dalam 15% saja cukai. Yang siapa yang buat bisnes, kita bagi 15%. Rakyat biasa 40%. So orang nampak cukai sebagai business owner lebih murah. Ramai yang jadi usahawan. Dia bagi rakyat dia establish dahulu sebenarnya. Strategi adalah untuk bagi rakyat establish. Bila nak cerita rakyat establish, macam nak kau punya staff, dia bagi staff tu suka dulu dengan company ni. Selesa dulu dengan company. Establish dengan company. Anggap company ni adalah tempat terakhir untuk dia hidup. Singapura adalah tempat yang terbaik untuk aku hidup, tempat terakhir untuk aku hidup. Dengan kenapa? Bayar cukai rendah dan dia ada keuntungan besar. What's for them? Kepada rakyat, kepada tim you. Rakyat selesa, rakyat suka. Dan nombor 2, siapa yang bayar tax ni, kita bagi you bantuan lagi. Nombor 2, bagi bantuan. Bantuan yang dibagi termasuklah bantuan loan atau bantuan bisnes, kredit. Okey, dia bagi bantuan apa lagi? Dia bagi bantuan Allah Akbar. Untuk bisnes you berkembang. Allah, apa nama saya lupa dah. Dia ada macam ni. Development dari segi skill set, kita sediakan training. Kita bantu you and so on. Alright, development. You kena bagi skill set ni kepada tim you. Kena ajar dia, okay, now you nak naik pangkat. Jom kita ajar you macam mana cara nak naik pangkat. Ada latihan dia, ada skill set dia, ada praktis dia. Kerajaan bagi. Sama macam sekarang, kerajaan Malaysia pun tengah pakai untuk yang COVID ni. Bagi bantuan, dia bagi training, kita bagi development untuk you kembangkan bisnes. Pergi program ni, ditajuk oleh kerajaan. In-scan, matrade and so on. Dia bagi semua bantuan. Alright? Dan apa lagi? Macam mana mereka dapat duit? Tertanya tak macam mana kerajaan Singapura dapat duit? Ya, betul. Okay. Sumber keuangan. Tak, melalui duit orang. So macam mana dapat duit orang? Dia bermula dengan relationship. Kerajaan Singapura membuat hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain. Alright? So kat sini relationship, diplomatic relationship. Sebab tu kerajaan Singapura rapat dengan kerajaan mana? Singapura rapat dengan mana? USA. Singapura rapat dengan kerajaan USA, rapat dengan kerajaan Israel. Tahu tak kenapa? Sebab USA negara terkaya, bank dunia pertama. Israel kekuatan ketenteraan waktu tu. Right? Perancis pun pernah kena tipu dengan Israel. Alright? Sejarah Israel, liciknya diorang, kuatnya diorang boleh curi kapal selam mereka yang dibuat di Perancis tanpa bayaran. Boleh curi-curi keluar, berkilang. Berapa puluh kapal selam dicuri. Perancis yang kuat dengan tentera pun tak berani nak serang Israel. Alright? Berapa liciknya, sebab tu dia bina hubungan diplomatik dengan dua negara ni. Sebab dia tahu negara dia nyata, dia kaji SWOT. Dia tahu weaknesses dia. Alright, weaknesses dia adalah duit dan tentera. Alright, ini dia punya kekurangan dan dia cari, dia betulkan kekurangan dengan cari siapa yang patut aku berkawan. Alright, so cuba tengok dekat syarikat dia, kat mana you kurang? Kadang-kadang setengah perkara jangan diselesaikan. You kena cari orang untuk bantu selesaikan masalah you. So dia cari US, dia pinjam dari US sebagai exchange apa yang dia janjikan. Dia janjikanlah pulangan balik macam ni, macam tu, macam ni, and so on. Dia bagi you boleh bertapak ketenteraan you dekat Singapura. Sebab tu tentera US dekat Asia Tenggara boleh bertapak, ada yang bertapak dekat Singapura. Dan ramainya, dan sebab tu kita dulu dikejutkan. Pesawat Israel lalu dekat kawasan Selangor, kawasan Johor. Sebab nak bagi protes kerajaan Malaysia kacau kerajaan Israel dulu.
perang social media and so on. Dia hantar serangan balik melalui amaran macam tu. Dengan alasan kita nak landing dekat airport Chennai. Alright. So benda itu semua strategi. So dia buat hubungan diplomatik untuk apa? Untuk tutup dia punya kelemahan, untuk kawal kelemahan. Alright, macam mana orang dapat duit, nak bagi loan balik pada usahawan, mereka pinjam duit dengan orang yang betul. And for your information, negara-negara di Afrika, alright, akan datang kemungkinan besar menjadi milik China, milik China. Sebab kenapa? Dia dah kaji SWOT, dia dah janji dah 2050 China akan menjadi negara paling kuat di dunia. Dan orang dah bangunkan dah teknologi ketenteraan yang sangat-sangat maju daripada teknologi di Perancis, teknologi tentera US, teknologi tentera Israel, tentera Rusia. Dia dah kaji dah dan teknologi mereka paling kuat. Mereka boleh menang peperangan dengan US walaupun ambil masa sebab teknologi orang lagi power. Dia banyakkan military reserve, dia banyakkan kuantiti kereta kebal, jet pejuang, logistik semua dia banyakkan. Dia banyakkan kapal-kapal laut. Untuk apa? Logistik. Untuk banyakkan lagi transaction. Untuk besarkan lagi ekonomi. Right? Nampak tak? Benda tu bukan sekali mata. Diorang rancang awal. Senyap-senyap. Dan bila ekonomi dah besar, you sebagai business owner, you kena cycle balik duit tu sentiasa beranak. Ekonomi dia besar. Mereka ada cash reserve terbesar kat dunia. Mereka invest balik kepada Afrika untuk bangunkan Afrika. Sebab Eropah dan USA tengok Afrika adalah negara yang tak patut dapat pembangunan. Sebab in return ROI mereka lambat. China dengan bijaknya mereka nampak oh ini kelemahan. Sebagai usahawan, mana ada kelemahan, mana ada masalah kat situ ada peluang. Alright? Tulis penuh. Kat mana ada kelemahan, kat mana ada masalah, kat situ ada peluang buat duit. Right, kat situ ada peluang buat duit. You nampak orang tu susah, hidup susah, makan susah, tapi muka cantik, badan sadar, masukkan dalam tim you. Ajar mereka buat duit. Sebab itu adalah kekuatan dia sebenarnya. Itu adalah peluang untuk you, kalau you guna pakai untuk buat duit. Right? Dia ni ditindas. Alright, tak dapat keadilan oleh majikan lama, ambil orang ni. Ini masalah dia. Peluang you rekrut dia dan bagi skill set dan mindset terbaik dan letak trust kepada mereka untuk mereka buatkan duit untuk you. So, China jadikan Afrika sebagai money machine. Kebaikan negara-negara ke Afrika mendapat bantuan kewangan dari negara China. Yang di mana sebagai pajakan kau kena pajak tanah kepada kerajaan China. Kena pajak bangunan kerajaan Nigeria, bangunan kerajaan Nambia, tanah-tanah mereka, airport mereka pajak kepada negara China. Tak dapat bayar, airport kita ambil. Dan pencaturan mereka bagus gila. Contohlah kita ambil Nigeria. Nigeria, negara minyak terbaik kat dunia antara dia, mereka pengeluar minyak. Sebab tu jangan ingat diorang orang minyak, mereka pengeluar minyak. Alright? Dan mereka kaya gila. Cuma mereka tak pandai nak spin duit, nak cycle balik duit. Kerajaan China bagi kat negara Afrika ni untuk buat pembangunan, antaranya bullet train, antaranya buat pelabuhan, antaranya buat apa. You guys kena faham this is strategy. Kenapa bullet train? Kenapa pelabuhan? Kenapa airport? Ini semua punca logistik. Sebab China nak transfer ke Afrika rakyat, ekonomi, kemajuan. So dia kena buat logistik yang terbaik, hub yang terbaik untuk mudah nak berulang-alik. Dari berulang-alik sikit-sikit rakyat China dekat negara Afrika. In fact sekarang ni dah berapa belas juta rakyat China dekat negara-negara Afrika. Akan datang mereka target berapa ratus juta rakyat Malaysia dekat negara Afrika. Lama-lama Afrika adalah gabungan macam Afrika Selatan. Ada orang kulit putih dan ada orang kulit hitam. Dekat negara Afrika ada orang kulit coklat, kulit kuning dan kulit hitam. Sejarah Right? Afrika Selatan
Kalau terkejut, nama Afrika Selatan tapi ramai orang putih sebab sejarah. Mereka dijajah. Sama juga dengan Australia. Australia negara orang asli, negara orang kulit hitam, tapi dijajah oleh Mat Salleh. Dan orang ingat Australia, orang ingat kanguru dan orang-orang kulit putih. Betul? Penduduk asalnya adalah penduduk area-area macam orang Indonesia. Papua Nugini, Papua Indonesia, orang kulit hitam, orang asli. Itu negara penduduk asal. Itu semua sejarah. Alright. Dan kalau you tak dapat bayar kerajaan China, kita ambil airport you. Dia dapat seketul tanah. Dan strategi China ni adalah strategi usahawan. Dia nak dapatkan kawasan. Dia tahu dia tak boleh ambil secara official sebab nampak menjajah. Kita terikat dengan undang-undang antarabangsa. So dia ambil melalui canggaran. Aku ambil ni airport, aku ambil bangunan kerajaan, aku ambil pelabuhan, aku ambil rel kereta api, aku ambil sekolah, aku ambil hospital. Dia gabung, dia mengepung kawasan tersebut. Dia masukkan tentera, dia jajah terus. Sama jugalah strategi dekat Laut Cina Selatan. Dia letak satu hub, dia ambil laut daripada Vietnam sikit, Myanmar sikit, Malaysia sikit, Brunei sikit, Indonesia sikit, Filipina sikit. Dia letak tentera, dia kawal semua terus. Alright? Dan itu adalah punca pendapatan, punca makanan, punca minyak, punca pengawalan tentera laut dan tentera udara. You kena tahu this logistic is very important untuk you kawal teritori, kawal kawasan. Apa? Relationship, diplomatic relationship untuk kawal kelemahan. Nombor 2, diplomatic relationship adalah untuk dapatkan kekuatan. Kenapa dia nak berkawan dengan Israel? Sebab dapatkan kekuatan tentera. Alright? Kenapa nak berkawan dengan Perancis? Kenapa nak berkawan dengan Kanada? Kenapa nak berkawan dengan India? Mereka ada tujuan untuk mendapatkan kekuatan. Right? Kekuatan ekonomi, kekuatan tentera and so on. Alright. Singapura dari segi ekonomi, keharmonian ekonomi dan seterusnya melalui resources. Ekonomi, ekonomi ni ada yang keempat adalah melalui resources. No. Keharmonian, ekonomi dan resources. Poin ketiga adalah resources. Saya confuse tadi. Sorry Resources. Sumber. Okey. So, kat sini untuk menghidupkan ekonomi, ini sambungan ekonomi, tapi poin ketiga, resources. Mereka buat apa? Mereka membina pelabuhan terbaik dekat dunia. Pelabuhan tersebut mempunyai pertama adalah melalui pelabuhan kapal. Right? Mereka acknowledge kekuatan Singapura terletak di titik penting di muka dunia. Titik paling penting, iaitu titik penghubung antara barat dan juga timur dan juga barat. Kapal-kapal barat, kapal-kapal Arab, kapal-kapal Eropah akan melalui Selat Melaka dan melencong ke China, ke Jepun and so on. Melalui Singapura. So dia tahu itu adalah kekuatan, tapi dia tahu dia tak ada duit. Sebab tu dia bina relationship dahulu. So dia dapat duit, ekonomi dah bagus, dan bila ekonomi dah bagus, dia mula untuk buka pelabuhan terbaik kat dunia. Macam mana buka pelabuhan terbaik? Pertama, mereka menjadikan sistem terbaik dahulu. Kelengkapan, selepas sistem kelengkapan. Right? Harga. Mereka bagi diskaun. Mereka bagi harga terbaik, mereka bagi servis terbaik. Alright, ketiga, keempat, nilai kualiti. Servis terbaik. Kenapa kelengkapan cukup? Alright, supaya kapal-kapal ni tak payah singgah Lumut, tak payah singgah Kelang, tak payah singgah Batam, tak payah singgah Aceh. Tak apa, kat Singapura semua ada. Kalau kau berhenti-berhenti susah, buang masa. Dan kelengkapan yang cukup, kualiti yang terbaik dapat menjimatkan proses pemberhentian. Kalau dulu kapal berhenti parking 5 hari, nak repair, nak loading barang, nak isi minyak, nak touch up, nak housekeeping and so on. Pergi kat pelabuhan Singapura, ambil masa 24 jam untuk settle semua benda. Dia mempercepatkan proses. Nombor 5 adalah masa. Dan semua tahu
Singapura jaga masa gila-gila. Itu yang membuatkan orang datang pada dia. One of it. Alright. Satu, pelabuhan. Nombor dua, melalui apa? Allah Akbar. Apa nama dia ni? Dia kategori ekonomi, tapi dari segi Allah Akbar, saya lupa nama keyword dia. Perdagangan. Allah. Perdagangan bahasa Inggeris apa? Commercial. Yang mungkin? Commercial. Apa tu? Commercial. Trade. Trade. Allah Akbar. Trading. Okay, perdagangan. Dari perdagangan, mereka mengajak negara-negara investor dekat luar untuk buka HQ bagi branch dekat serantau Asia Tenggara. Mereka menjadikan lokasi Singapura sebagai lokasi terbaik untuk dijadikan HQ. Bukan Indonesia, bukan Malaysia, bukan Macau, bukan Taiwan. Singapura menjadi lokasi terbaik. Bila Singapura jadi HQ, bos-bos akan datang ke HQ. Pekerja akan datang ke HQ, dan HQ mereka datang, mereka perlukan hotel, mereka makan, mereka buang air. Semua yang aktiviti mereka buat ni menghasilkan pendapatan untuk Singapura. Sebab tu mereka menjadikan HQ. Sebab tu bidding untuk stadium FIFA sangat-sangat hebat. Qatar menang untuk bidding 2030 kalau tak silap. 2022. FIFA World Cup 2022. Bidding you nak bidding pun you kena bayar. Berapa US dollar? Berapa juta US dollar you kena bayar untuk bidding. Siapa menang? Ni Qatar menang. Right? Dia akan tengok macam mana you nak menang bidding ni. Apa fasiliti yang you ada? Macam mana rakyat you? Macam mana ekonomi dunia? Macam mana harga? Macam mana politik? Macam mana stadium you semua? Macam mana hotel, residential and so on. Yang membuatkan Qatar menang. Sebab tu Qatar bangunkan development dia gila-gila sejak 10 tahun lepas. Sebab dia visionary. Dia tengok lagi 10 tahun ke depan. Lagi 20 tahun ke depan. Okey, macam mana aku nak lajukan lagi ekonomi dengan banyak duit adalah kalau ada orang masuk dalam negara kita dan pakai semua servis dalam negara ini dan pulangan dia sangat besar. Macam mana? Melalui bola sepak, melalui sukan, melalui pelancongan, melalui investment, trading, orang masuk ke dalam negara. Alright? Dan mereka bidding gila-gila. Qatar memang orang kecam gila-gila sebab kenapa? Nak bangunkan fasiliti berapa ratus ribu pekerja buruh mati dekat Qatar. Ni banyaklah isu lah diorang buat. Tapi Qatar menang bidding tu dan jangkaan berapa ratus bilion mereka akan untung. Right? So, I nak you guys faham, trade ni mereka bawa masuk company atau individu ke dalam negara mereka. So, your business, you masukkan orang yang kuat ke dalam business you. Trade. Maksudnya pertama sekali adalah investor. Mereka masukkan investor untuk invest dalam negara mereka. Mereka masukkan expert dalam negara mereka. Mereka masukkan partner dalam negara mereka. So you pun buat perkara yang sama. Kita nak grow. Dr. Mazidah, saya nak tanya, Dr. Mazidah bagus tak dalam main kripto? Tak bagus. Tapi you tahu tak ada keuntungan? Tahu. So you nak keuntungan tu? Nak. Orang nak keuntungan. Jangan buat. Panggil orang yang bagus dalam kripto untuk berkeuntungan bagi pihak lain. Right? Mereka panggil orang luar masuk supaya mereka untung. Itu saja. Sebab tu, ini nama dia dalam bisnes, mereka bawa masuk trafik ke dalam bisnes mereka. Sangat penting. Trafik untuk you guys adalah pertama investor atau sponsorship. Trafik kedua adalah expert atau partner. Trafik ketiga adalah team. Trafik keempat adalah staff. Klien. Klien. Right? Trafik kelima. Siapa yang trafik kelima? Staff. Staff. Tadi staff, team, staff, investor. Investor, partner, team, client. Expert. Expert. Betul. Sorry, kelima adalah vendor.
Lupa pula, minta maaf. Alright. Dapat? Expert nombor berapa? Expert Pertama. tak kisahlah. Saya pun dah lupa dah. Investor or expert tadi. Tapi perkara ni saya selalu ulang baca CEO coaching. You guys Ya, ingat tak? ya. Ya. Ah, Betul, betul. alright. So, trading, resources. Faham? Kita dah melebihi 1 jam. Kita explain sampai pukul 11 boleh? Boleh. Alright. Saya okey. Seterusnya, selepas Singapura, alright, kita masuk kepada Malaysia. Macam mana Malaysia jadi maju, jadi kaya. Okey. Malaysia pertama sekali adalah melalui resources. Resources yang Malaysia ada adalah hasil bumi. Malaysia kaya dengan hasil bumi, pertanian. Mereka bagus dengan sawit, getah. Dan baru dapat tahu sekitar tahun 1960-an, 70-an ada minyak. Alright? Dan minyak ni adalah emas hitam bagi kebaikan negara. Disebabkan tu Brunei tak masuk Malaysia. Sebab Brunei tahu kawasan dia minyak melebihi Malaysia. Kalau aku masuk aku rugi. Sebab tu Sultan Brunei adalah antara 10 individu paling kaya kat dunia. Right? Dia makan seorang lah saya cakap. Right? Tapi ialah tu hak dia. Kita nak cakap apa. Tapi apa kelebihan you? Apa resources you? Tolong tulis dekat nota tepi tu. Apakah kekuatan saya? Apakah kelebihan? Apakah resources saya? Tolong tulis kat buku nota you. Nanti you tulis dan kongsikan dalam grup CEO coaching. You kena identify Kalau you tak identify, you takkan tahu. Do you mind kalau saya share apa kekuatan saya, resources saya? Boleh? Ya nak. Pertama adalah ilmu. Ni dia bukan, dia nampak macam bongkak lah. Right? Saya tak nak you guys tengok dari perspektif tu. Alright? Saya memang purposely mencari ilmu untuk saya jadikan diri saya bernilai. Dan saya acknowledge benda ni pada tahun 2012. One of kenapa orang tu digilai ramai, disukai ramai, dipujai ramai macam tu. Sebab pertama, antaranya adalah famous, nama dia, brand dia. Nombor dua sebab dia banyak duit. Nombor tiga sebab dia ada ilmu, orang dekat dengan dia. Nombor empat adalah sebab kenalan dia. Dan nombor lima adalah sebabkan attitude dia. Dia ni friendly, dia ni ramah, dia ni orang senang nak dekat. Alright? Dan bila saya tahu benda tersebut, saya gila-gila. Lebih RM230,000 Malaysia saya bayar untuk dapatkan ilmu. Alright? Ni rekod tahun lepas. Dia banyak gila. Saya memang tak berkira berapa program ni, RM25,000 saya bayar. Berapa program ni, RM12,000 saya bayar terus. Tapi nak bayar tu, dia memang ada syaitan rajim membisik. Weh, bila kau nak bayar balik ni? Dia memang ada syaitan yang jerit. Dia jerit tau, dia bukan bisik. Oi, banyak tu RM22,000. Banyak gila RM12,000 ni. Dia memang ada. Nak bayar tu, boleh bagi saya 5 minit tak? Sampai fikir dulu. Right? Dia memang akan ada syaitan yang membisik. Dan saya macam, no. Kau kena tengok lagi 10 tahun kau macam mana. Bayar je. Kau kalau fikir sibuk, sampai mati pun sibuk. Right? You sibuk nak pergi kelas ni, sibuk nak belajar. Seriously, you akan sentiasa sibuk. Walaupun cuti sekolah, walaupun cuti hujung tahun. Alhamdulillah hari ni cuti. Ingat nak rehat, rupanya lagi cuti lagi sibuk. Pergi zoo lah, pergi beli barang sekolah lah, nak pergi makan kat luar lah. Betul tak? So, jangan consider sibuk, consider next 10 years apa yang you dapat. So, saya fulfill diri saya dengan ilmu. Nombor 2, alright, yang ini saya buat sejak 2019. Saya kuatkan diri saya dengan resources, dengan kabel, dengan kenalan. Saya masuk BNI untuk kuatkan kenalan saya, database saya. Right? So that saya nak pakai apa, saya dah tahu dah. Saya cari apa, dapat. Saya nak apa, dapat. Saya nak apa, dapat. Sebabkan kenalan. Dan bila ada orang nak, macam hari ni, Puan Fatimawati, saya bawa Puan Fatimawati berjumpa dengan Datuk Isi Mizal sekejap lagi.
Right? Sebab ada kenalan, ada kontak. Dato' Ismizal nak jumpa, okay, kita nak buat untuk program TV. So saya ajak Puan Fatimawati untuk dapat kenalan tersebut, benefits tersebut. That's good. Right? Sekejap lagi kita jumpa Puan Fatimah je. So, kenalan. It's very important. Nombor 3. Yang ni saya tengah cari juga. Duit. Alright? Duit. So, ini memang semua orang nak cari, tapi macam mana cepat you nak dapatkan. Nombor 4 adalah title. Saya nak title. Macam Dr. Mazidah ada doktor. Saya pun nak doktor. Tapi saya fikir nak dapat doktor, lama. Macam jauh lagi nak dapat. So saya nampak, jujur saya cakap, waktu saya zaman belajar, saya punya target, aku tak nak diploma saja. Aku nak sampai doktorate. You ada doktor yang orang boleh panggil you Dr. Kimi. Wih, gila. Kata-kata, dok, macam boyo je. Tapi tak dapatlah doktor tu. So, dia consider pun tahu. Bila dah macam ni, jauh lagi ni doktor ni. Anak nak sekolah lagi macam, dia dah mula setan sebut ni. Setan dah jerit-jerit. Kau sibuk, jangan belajar. Right? So, tak apa, belajar belajar. Cuma yang mungkin ditelengahkan, tapi saya mencari title. Semalam, saya meeting dengan seorang lawyer untuk ceritakan macam mana nak dapat title Datuk untuk registration. So, doa-doakanlah insya-Allah kita dapat title Datuk. Wah. Nampak brand. Saya mengejar title untuk brand. Yes. Kenapa? Untuk expansion, untuk nak kembangkan lagi. This is very important. Sebab tu ada orang berkira gila. Panggil saya Hajar, okey? Hajar. Itu semua title, itu adalah brand. Minta maaf Jar. Right? Itu semua brand. Right? Panggil saya Cik. Saya belum kahwin. Title. Kalau panggil puan, jatuh saham dia. Alright? Panggil saya Cik. Okey? Semua tu branding. Dapat dapat? So Malaysia, dia kaya dengan resources. Okey? Dan dia guna pakai resources tersebut. Pertama. Kadang-kadang kita tak tahu kita ada ilmu tapi kita tak guna pakai. Dan jadi trainer. Allah, segan lah, takut lah, tak confident lah. Memanglah you tak pernah buat. Mestilah takut, segan dan confident. You kena counter untuk guna pakai resources tersebut. Pertama sekali adalah utilize resources tersebut. Right? Dan nombor 2, you kena ada buyer. You nak utilize kepada siapa? Siapa nak bayar you? Siapa nak beli? Dan kerajaan Malaysia membina hubungan diplomatik. Sebab tu pentingnya network. Aku ada sawit, kat mana aku nak jual sawit? Okey, jual balik kepada British. Alright? Sebab tu British ada saham yang besar dalam sawit yang dinamakan dulu Guthrie. Dan digaduh, di-fight balik oleh Tun M dan juga Tan Sri Khalid dan juga Tun siapa lagi abang ipar Mahathir Mohamad. Dan mereka dapat saham tu, ada nama PNB. Alright, saham Guthrie tu diambil balik, nama dia Serangan Subuh. Ini dulu sejarah lah. Alright, dia fight balik, ambil balik benda tersebut dan Guthrie ditukar nama kepada Sime Darby. Alright, guna pakai resources dan dicari buyer lain pula. Dan antara buyernya adalah Qatar, beli minyak sawit, negara-negara Asia, Thailand, China semua guna pakai. Eropah. So buyer kena build relationship dan resources lain. Resources lain adalah expert. Okay, orang kita expert dalam bidang apa? Mereka hantar. Dia bukanlah expert profesional. Oh, kita ramai expert buruh. Hantar ke mana? Hantar dulu ke negara yang memerlukan. Tapi tak lama sebab expert kita banyak perlukan kat negara kita. China dah hantar expert ke Afrika. Berjuta expert dihantar. Berapa ramai, berapa ratus ribu engineer, berapa ratus ribu arkitek dihantar. Tenaga buruh lagi lah, jangan cakap berapa juta dihantar, belas juta dihantar. Alright, dihantar dulu ke negara luar. Okey, selain resources, Malaysia membuat strategi apa? Pendidikan bahasa Melayu apa? Kalau bahasa Inggeris apa? Education. One of kenapa Malaysia menyerang Guthrie adalah disebabkan faktor education.
Kerajaan British dulu menjanjikan untuk merdeka dia akan bagi subsidi kepada rakyat Malaysia, pelajar-pelajar Malaysia yang belajar dekat United Kingdom. Dan subsidi tersebut ditarik sedikit demi sedikit. Kelebihan dan juga kekuatan dihapuskan sedikit demi sedikit sebab tidak menguntungkan UK. Dan Tun M sangat marah. Sampailah tak dapat langsung subsidi untuk student Malaysia kat sana. Dan disebabkan kemarahan tersebut, Tun M serang balik melalui ekonomi. Dan kerajaan UK hanya tahu mereka punya equity saham dalam Guthrie dah kalah, dah jadi minima pada awal pagi. Baru bangun tidur, buat kopi, buka radio, dengan ini diumumkan Guthrie telah diambil alih sepenuhnya, telah dimiliki oleh kerajaan Malaysia. Kenapa ni baru kawan-kawan? Rupanya itu nama dia serangan subuh. Kat Malaysia dah siang, kat sana baru nak siang, baru nak subuh. Alright? Dan kerajaan Malaysia ambil masa 4 jam untuk serang Guthrie. Beli saham-saham sampai melebihi 51.6%, 50.6%. Yang menjadikan equity penuh, majoriti saham dipegang oleh kerajaan Malaysia. Alright? So, education. Malaysia menghantar anak muda ke luar negara. Dia hantar ke Rusia, dia hantar ke Scotland, dia hantar ke UK, dia hantar ke India, dia hantar ke Indonesia. Kau kat sini negara ni jadi engineer, kat ni negara ni jadi arkitek, kat negara ni kau jadi ustaz, kat negara ni kau jadi apa. Dihantar rakyat dia untuk jadi expert dan balik berbakti bangunkan ekonomi Malaysia. Sama juga dengan Team U, hantar staff pergi training. Balik training, apply ilmu tersebut untuk buatkan lebih banyak duit untuk syarikat. Pergi training, hantar Team U pergi training. Dan macam mana nak wajibkan orang, nak galakkan orang pergi training adalah nombor 2, offer. You kena offer. Siapa yang expert balik Malaysia kita bayar gaji macam ni kalau kerja dengan kerajaan. Gilalah. Kalau aku dah belajar luar negara, jadi expert, balik jadi manager, gaji macam ni, dapat allowance, dapat rumah, dia bagi offer. Kerajaan Malaysia offer jawatan besar-besar kepada orang balik luar negara ni. Apa jawatan yang you offer kalau mereka pandai? Alright, offer. Nombor 3 adalah duit. Berapa mereka punya value lepas mereka macam tu. Okey, kau dah pergi training. Kau cukup pergi 10 training yang kita dah tetapkan ni, training tentang leadership, training tentang finance, training tentang sales, training tentang marketing. Itu dah line up dah. You execute, you hasilkan duit macam ni, kita akan bagi position macam ni. Value dia, gaji dia macam mana, commission dia macam mana, level dia macam mana. Alright, education. Okay, seterusnya Malaysia buat duit macam mana? Malaysia buat duit, yes, for sure melalui ekonomi. Okay, melalui ekonomi. Tapi ekonomi kita tak nak cerita banyak, kita nak cerita tentang Indonesia, tentang ekonomi. Boleh? Sebab kita nak cepatkan sikit. Boleh. Alright, kita masuk Indonesia. You guys tahu tak, Indonesia ni adalah satu negara yang hebat? Ya, hebat. Ramai. Macam mana you guys tahu kenapa Indonesia hebat? Sebab penduduk dia ramai dan very packed. Betul? Dia boleh survive lah, dia boleh bisnes, dia punya ekonomi dia pun bagus. Okey. Ini SWOT tentang Indonesia. Okey, ini SWOT tentang Indonesia. Pertama, kekuatan atau kelebihan. Indonesia dikategorikan kategori negara G20. G20 ni adalah negara yang sangat maju. Seriously? Indonesia macam miskin je. Indonesia kategori G20. Alright? Dan kenapa dia kategori G20? Sebab mereka conquer 80% KDNKK mereka. Pendapatan hasil negeri mereka. 80%. Malaysia baru berapa puluh persen? 30-20 je. Mereka 80%. Dan 60% global trade values. 60% dagangan, nilai dagangan mereka, trading mereka. Right? Malaysia, sorry to say, sangat teruk. Saya tahu tak kenapa?
ketidakstabilan politik. Hmm. Itu yang menyebabkan investor tarik semua saham keluar dari Malaysia. Right? Sebab dalam kategori negara diktator dan tukar kepada negara demokratik, benda ni sangat susah untuk duit berkembang. Tapi bagusnya demokrasi kat Malaysia dah bertambah baik. Macam mana diorang nilai demokrasi kat Malaysia bertambah baik? Banyaknya parti-parti lain selain UMNO. Malaysia dah mula demokrat. Alright? Rakyat dah ada pemahaman, rakyat dah mula bersuara. Itu semua antara ciri-ciri demokrasi. Itu bagusnya lah. Tapi tidak bagusnya ekonomi di ke belakang. Okay. So, negara Indonesia adalah negara keempat populasi terbesar di dunia. Berapa besar? 276 juta rakyat di Indonesia. Dan mereka menjangkakan pada tahun 2045 negara Indonesia adalah negara kelima ekonomi terbaik di dunia. Right? Antara negara Asia ekonomi terbaik di dunia adalah India. India kalau tak silap nombor 3 ke nombor 4. Dan nombor 5 adalah Indonesia. Right? For sure pertama adalah China atau US. Either dua ni lah. Okay? Dan SWOT, weakness dia, ekonomi dia. Ekonomi dia bakal impacted dengan populasi dia yang sangat ramai. Alright? Sebab tu Presiden Suharto, alright, dia buat program keluarga bencana pada tahun 1968. Alright? Program ni adalah untuk memodernkan negara-negara yang ada high population. Alright, seperti Bandar Jakarta. Alright, dia modernkan bandar supaya utilize balik kelemahan tersebut untuk kekuatan ekonomi. Dan kedua, pengangguran almost 20%. Itu kelemahan dia. Okey. Kenapa? Sebab visi Indonesia satu, macam mana dia counter? Visi Indonesia adalah visi Indonesia Emas 2045. Ini Presiden Joko Widodo. Alright? Di mana mereka menaikkan kuantiti rakyat dan kualiti di setiap kawasan. Dia sama ratakan balik, equalkan balik. Alright? Rakyat ramai. Dia transfer rakyat tu, dia modernkan pula. Contohlah Bandar Aceh tak ramai, dia modernkan Bandar Aceh supaya rakyat Jakarta boleh bermigrat dekat Aceh pula. Boleh buka bisnes kat Aceh. Strategi sama macam Singapura buat. Dia rendahkan teks, dia masukkan 5 kelompok manusia ni, dia hidupkan ekonomi dan dimulakan untuk penempatan kat sana. Dan negara yang kawasan yang paling besar, paling berkembang cepat, paling membiak cepat, paling banyak populasi mengembang adalah di Papua, Indonesia. Rakyat tak ramai, berapa ratus ribu saja, 576,000 tak silap. Tapi kadar kelahiran bayi sangat tinggi kat situ. Alright, dan dia cuba modernkan kat situ supaya dapat utilize kekuatan tersebut, kelemahan tersebut untuk kekuatan. Alright, itu adalah weaknesses. Peluang. Bila mereka tahu kelemahan ni, mereka mencipta peluang pendidikan supaya rakyat ramai ni kebanyakan adalah pandai berbanding rakyat yang miskin. Dan mereka membuka peluang pekerjaan. Right? At least 2/3 populasi dekat bandar moden ni memang semuanya kerja. Alright, berpendapatan tinggi. So now, kita ambil data ni, opportunity. 2/3 staff atau team you berpendapatan tinggi. You kena fikir ke arah tu. Kalau you nak utilize team yang ramai. Dan team you melalui dua keadaan. Pertama, mereka retain. Dan nombor dua, mereka convert. Mereka retain, mereka stay. Retention sangat tinggi. Dan nombor dua, conversion. Mereka convert lagi ramai team you. Sorry. Mereka menghidupkan cycle. Alright, conversion. Alright, itu adalah peluang mereka bina. Ancaman mereka apa? Ancaman mereka adalah kadar kemiskinan akan jadi tinggi kalau tak dikawal. Itu ancaman. Nilai KDNKK bila ramai orang miskin, nilai KDNKK menurun atau rendah. Alright, sebab kenapa? Mereka terpaksa gunakan simpanan negara untuk cover balik kemiskinan tersebut. 80% dari KDNKK akan berkurang. Sebab tu pentingnya ratio berapa ramai rakyat miskin kat negara you yang menentukan nilai KDNKK. Nilai KDNKK ini akan digunakan pakai untuk kekuatan ekonomi. Alright. So, ini adalah beberapa plan macam orang punya master plan. Master plan mereka.
Boleh kita ambil gambar, tak nak masuk mahkamah dah ni. Okay. Jom, satu, Puan Farida, boleh onkan dulu kamera? Okay, thank you. 1, 2, 3. Alright, thank you so much. All the best, Puan Fatimah. All the best. Puan Fatimah. I see you later. Kejap lagi Kimi. Okay, bye. Alright, okay, bye. Okay. So, Pelan Pembangunan Indonesia, long term, 20 tahun. Bermula tahun 2005 sampai 2025. Itu pelan dia. Okay. Macam mana pelan dia adalah, dalam jangka masa panjang, pelan dia adalah menghadapi persaingan di peringkat global. Ekonomi, competition. Alright. Tapi dia punya pelan jangka masa pendek atau mid term dia, mereka ambil dari segi 5 tahun. Dalam masa 5 tahun ni mereka nak buat apa? Mereka mengukuhkan ekonomi. Dan mereka memperkasakan sumber manusia. Right? Pertama, mereka guna pakai ekonomi. Nombor 2, mereka menguatkan sumber manusia. Bila nak cakap HR, bila nak cakap manusia, sumber manusia. Tingkah 2. Expert dan juga orang bawahan. Alright, guna pakai dua-dua ni. Kekuatan Indonesia lain adalah sebenarnya mereka ada bonus demografik. Okay, saya nak just pakai. Macam mana dijadikan kekuatan ni adalah apa yang saya nak cerita dari sekarang ni sampailah habis nanti ni, please cari dan guna pakai untuk Business You tahun 2022. Pertama, bonus demografik. Iaitu bonus dia adalah workmanship kriteria. Rakyat Indonesia purata 28.6 tahun. Rakyat manusia yang teramai dekat Indonesia, average umur mereka adalah 28.6 tahun. Average untuk youngster. Dan kategori youngster ni adalah meliputi 70% rakyat Indonesia. Saya nak just pakai 70% rakyat yang mampu generate income yang banyak untuk negara. 70% team you yang generate income yang laju untuk syarikatnya. 70%. Dan rata-rata mereka adalah kategori orang muda. Berapa muda? Umur dia anggaran 28 tahun. So cari orang macam ni. Kalau kerajaan Indonesia boleh naik antara 5 negara paling kuat ekonomi dekat dunia, kita guna pakai saja strategi mereka. Jangan fikir-fikir lagi dah. Alright? Macam mana nak pakai? Pertama dari segi sumber manusia. Sumber manusia macam mana? Okey. HR. Pertama adalah youngster. Youngster in bracket 28 tahun. 28 tahun ke atas. 28 ke 30 lah kita ambil yang tu. Right? Berapa persen? 70. Okey. 70% daripada team you. Okay. Adalah orang begini. Okey. Lagi apa? Dia punya data adalah mereka ada dua. Mereka ada thinker dan mereka ada dua. Mereka ada expert dan tenaga buruh. Mereka ada orang yang buat closing dan mereka ada orang yang buat R&D. Alright. Kemudian mereka buat apa lagi? Mereka kuatkan infrastruktur. Infrastruktur. Kalau macam you guys, okay, infrastruktur. Okay. One of it adalah mereka membanyakkan akses. Macam Indonesia, dia banyakkan lagi akses pelabuhan. Dia banyakkan lagi airport. Dia banyakkan lagi bullet train. Dia banyakkan lagi LRT untuk kereta api dalam bandar. Alright. So untuk you guys, akses adalah sebenarnya revenue stream. Banyakkan lagi punca duit masuk. Melalui social media, melalui e-commerce, melalui marketplace, melalui agent, melalui direct, agent ni adalah outbound dan you ada inbound, inside team yang buat closing. Access you kena banyak, revenue stream you kena banyak melalui network business. Alright, network business ni hubungan diplomatik, nama lain dia. Alright, itu adalah akses yang you kena banyakkan. Dan akses ini adalah aktif. Alright.
You kena, ni kenapa yang dia kuatkan akses dia, sebab ada pilihan. Kalau tak naik kapal terbang, boleh naik train, bullet train. Kalau tak nak, kalau barang banyak, tak perlu naik kapal terbang, nak jimat kos, naik kapal. Sebab tu dia banyakkan semua pelabuhan, airport, stesen-stesen kereta api dalam bandar and so on. Untuk apa? Dua keadaan. Alright. Pertama, ada tiga keadaan. Pertama adalah untuk menggerakkan ekonomi pada setiap saat. Alright, menggerakkan ekonomi pada setiap saat. Nombor dua, alright, dia memberi pilihan kepada akses. Alright, memberi pilihan kepada akses. Untuk apa? Yang ketiga adalah untuk mempercepatkan akses, mempercepatkan pergerakan. Kenapa dia bina banyak kereta api dalam bandar? Supaya rakyat dia cepat buat kerja. Dan Singapura, dia bukan buat je kereta api dalam bandar, dia mewujudkan culture yang cepat. Kalau you guys pergi Singapura, cuba naik escalator tu, cuba duduk dekat tengah-tengah. Naik escalator, kita tunggulah. Tunggu sampai bawah. Orang Singapura tepuk bahu belakang, bahu kanan. Excuse me. Excuse me. Dah lah naik escalator. Excuse me, sebab dia nak lagi cepat dari escalator. Itu culture Singapura. Yang ni saya buat main sikit lah culture ni. Pada tahun 2008, waktu saya ada rombongan arkitek ke Singapura. Saya saja kacau kawan-kawan saya. Excuse me. Oh, semua tepi. Padahal kita yang nak lalu. Sebab orang Singapura memang laju. Dah lah jalan laju, makan laju, jalan laju. Dah lah naik escalator pun nak laju. Alright? Semuanya laju. Sebab dia tahu, kalau rakyat dia laju mereka buat kerja, laju negara dapat duit. Cuma di Malaysia, kita kena lencongkan jalan ni supaya dapat kawal trafik. You dapat kawal trafik, tapi keburukannya duit lambat masuk. Sebab selalu jam. Pekerja datang lambat, pekerja tak produktif. Right? So you kena consider perkara-perkara tersebut. Okay? Saya kalau jadi menteri, saya nak mansuhkan semua yang jalan tu. Semua naik kapal terbang je. Semua naik helikopter. Semua naik jetpack pergi kerja. Kerja terbang kan. Okay. So, mereka tadi dah cakap mereka ada leaders. Leaders ni ada dua, satu thinker dan dua, alright. Mereka ada self competition. Indonesia mewujudkan self culture Nombor tiga, nombor dua, okay, infrastructure, okay, betul. Leaders. Lepas infrastruktur tadi apa? Infrastructure, okay, infrastructure ada dua, satu akses. Ya, betul. Akses. Satu lagi teknologi. Banyakkan akses, kemudian teknologi. Dan banyakkan teknologi. Okey, kenapa teknologi? Pertama, untuk wujudkan self competition. Right, ini culture yang tolong tulis kat situ, teknologi ni adalah self competition. Kenapa wujudkan self competition? Ini adalah culture untuk rakyat Indonesia sentiasa ke depan. Okey. Sebab tu rakyat Indonesia, kalau contohlah you tengok last time kita balon pertahanan Israel yang pasal di kes Palestin baru ni. Israel koyak, hashtag Israel koyak. Macam-macam lah kita balon. Sistem Israel down waktu tu. Kena kecam gila-gila. And Israel terkesan sebab tu dia balas balik. Kenapa? Right? Ni terbang satu, lepas tu ekonomi pun sama kena. Banyaklah dia balas. Dan disebabkan rakyat Malaysia buat onar, buat onar dekat kerajaan social media punya Israel. You bayangkan Indonesia punya populasi berpuluh kali ganda daripada populasi Malaysia. Dan kerajaan Malaysia tahu kekurangan kalau aku tak guna pakai diorang ni, kita punya KDKK turun. Kekuatan kita pakai, kita jadi viral. Competition kuat. Alright? Dan kekuatan rakyat dia kalau viralkan sesuatu negara akan jadi kuat. Di mana viral ada dua, keburukan dan kekuatan. Kalau dia viralkan kekuatan Indonesia sendiri, orang Jerman kenal hidroponik Indonesia lagi bagus. Ekonomi tersebut, industri hidroponik akan melonjak naik. Sebab tu dia mengkuatkan competition peribadi, self competition, culture mereka. Alright. Selain culture,
mereka adalah mereka melajukan akses pendapatan individu tersebut. Income melalui teknologi akan wujud income. And for your information, income rakyat. Income rakyat, individual income lah. Sebab kenapa? Kalau you guys perasan, usahawan di Indonesia 5 tahun kebelakangan ni berpuluh kali ganda berkembang. Dan antara profession yang terbaik dekat Indonesia adalah menjadi influencer. Oh. And TikTok membuatkan rakyat Indonesia jadi lagi famous. Right? Ini kekuatan mereka. So, dapat? Dapat. Alright. Selain benda tu, penglibatan. Penglibatan ni macam tadilah influencer. Dia bukan influencer saja, dia penglibatan dari segi sosial, dari segi ekonomi, dari segi keagamaan. Kenapa dia nak penglibatan tersebut? Penglibatan bahasa Inggeris apa Involvement. 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 Kenapa? Sebab mereka nak rakyat Indonesia terpengaruh dengan perkara yang betul. Kalau dia cerita, dia buat influencer buat pasal bisnes, rakyat, aku pun nak jadi founder lah. Itu yang tengah jadi kat Malaysia sebenarnya. Macam best jadi founder pakai kereta mewah, aku pun nak jadi founder lah. Malaysia pun tengah mengalami kejutan budaya sebenarnya. Ramai yang jadi founder, ramai jadi entrepreneur, ramai yang buka bazar waktu MCO. Sebabkan, ni ayatnya. Nothing changes if nothing changes. No choice is a choice. Right? Itu waktu MCO. Tak ada pilihan lah adalah satu pilihan sebenarnya. Aku tak ada pendapatan, so tak ada pilihan. Dan itulah pilihan dia. Kau kena buat sesuatu, kena berniaga. Right? Indonesia nak ada culture yang terbaik. Pertama, supaya ada competition antara each other dan viral. Dia ni cantik pakai produk apa? Aku cantik-cantik. Dalam rakyat Indonesia ramai yang cantik. Rakyat Indonesia ramai yang buka bisnes. Rakyat Indonesia ramai yang beragama. Sebab tu mereka fokus pada keagamaan. Mereka support Pak Ustaz ni. Tafiz ni. Supaya kenapa mereka support? Supaya dapat mengawal akhlak dan jenayah. Sampai ke level tu diorang fikir. Alright? Lepas tu diorang bantu usaha-usaha kat sana, usaha-usaha kat sana. Jadi pakai teknologi, pakai social media, kita support you, ajar you. Dan support macam mana? Mula dengan awareness dan education. Seterusnya. Kesamarataan populasi. Kesamarataan populasi ni you boleh guna pakai kepada team you. Infrastructure adalah population. Poin ketiga adalah population. Untuk team you adalah sebenarnya department. Diorang nak majukan bandar mana? Bandar Riau. Mereka bawa masuk teknologi, mereka bawa masuk orang expert, mereka bawa masuk and so on. Sama juga dengan you. Kalau you nak, aku dah ada outbound, dah ada agent, tapi sale tak stable, kita kuatkan dalaman, buat inbound. Sale inbound dah cover minimum requirement daripada agensi. Inbound tu semua makan gaji. Semua di bawah nama syarikat. Alright? Yang ni nanti kita akan bantu secara personal, secara one to one macam mana nak buat benda tu, sebab this is buat private. Dan nak you faham, perkara ni yang dinamakan population. Dia wujudkan populasi. Pertama dia wujudkan. Dan nombor dua dia sama ratakan. Kalau dekat Indonesia ada expert dari segi media and so on, dekat Riau pun ada, dekat Papua Indonesia pun ada, dekat Aceh pun ada. Dia sama ratakan. Sebab kalau tak, dia jadi tak stable. Macam sekarang padat dekat Jakarta dan juga Bandung sahaja. Dekat Bali baru nak padat, dekat Lombok baru nak padat. Dia sama ratakan. Dapat? Alright, fantastic. So, itu adalah macam mana Indonesia berkembang. Kita dah pukul 11 suku. This is bonus kepada anda. Alright, bonus kepada anda. Ini saya baru study. Ini baru study pasal Rusia pula.
Okay, tapi tak naklah kita nak cerita Rusia lagi habis pukul 2 pula. Okay, so bonus kepada anda adalah media. Kesemua negara yang saya ceritakan ini tengah invest gila-gila di dalam media. Right? Dan one of it adalah social media. Right? One of it adalah melalui visual, melalui video, melalui audio. Right? Media, surat khabar adalah media. TV adalah media. Banting billboard adalah media. Social media platform adalah media. Alright? Culture pun adalah media. Ramai orang tak tahu. Alright? So please invest. Banyak perkara yang saya kongsikan tentang China, tentang Malaysia, tentang Singapura, tentang Indonesia dan Rusia saya tak ada cerita. Alright? Guna pakai kelebihan ni dan kekurangan mereka untuk Business You tahun 2022 ini. Boleh-boleh? Boleh. Alright, fantastic. Since Puan Faridah kita pun nak berjalan dah tu. Bagus Puan Faridah, tunggu sampai habis. Okay, terima kasih Puan Faridah. Dan again, I nak go through one to one dengan you guys untuk assignment yang saya dah bagi sejak Sabtu lepas. Jadi kita akan go through one by one. Please jot down dulu. Tolong tulis balik segala nota yang you submit dalam WhatsApp group tu ke dalam buku nota you dan kita akan go through satu persatu. Boleh? Alright, itu saja daripada saya. My name is Kina Abdullah, Business Management Consultant. Terima kasih kepada Puan Julaiza, Dr. Mazida, Puan Suziana dan juga Puan Farida yang hadir pada sesi hari ini. So I wish sharing saya hari ini is totally different. Sebenarnya ada lagi satu video. I don't know, you guys ada masa tak? Buat video boleh? Ada. Alright, sambil-sambil itulah saya nak buka video. This is very important untuk you faham macam mana business you, macam mana mindset you tentang business sebenarnya. Alright. Okay, saya cuba full screen. Okay. I don't know you guys dengar tak suara? Sekejap Ada dengar suara ke? Belum. Tak ada Setakat Okey. ni belum. Tak ada suara lagi. Saya kena share dengan video. Okey, sekejap. Kita dengar suara? Okey, dengar. Okey. A rivalry that's been there for so many years. 1 minit punya video boleh tengok nanti. 2 to 3 games that are most important to us to win and to have to win. Everything we do, it's about us retaining that, winning that, and not giving the Australians a sniff. Know how desperate they are. This kick has retained the players' like up. No matter what happened here before, the slate is wiped clean. Both teams go in there and try and give it everything. It's a save by Gregan. They have that underlying confidence. No matter how good you are against them one week, they'll turn up and back themselves the following week. You betcha, Jonathan. Oh, that's brilliant. Colin Dennison. Yeah, it's up to us as players to do it justice and make sure that you give it everything. Right. Sekejap.
Itu satu. Nombor dua, daripada video ni, just to let you know, alright, melalui video ni, just for information sekejap. Okay. You guys tahu tak All Black atau game rugby, tim rugby dekat New Zealand adalah one of punca pendapatan atau ekonomi negara tersebut melonjak naik. Jadi perasan industrial, commercial, drive by player, drive by sukan. Dan kerajaan Malaysia dah consider benda ni tahun lepas untuk bangunkan industri sports, industri sukan, untuk bangunkan ekonomi Malaysia. Alright, dan beberapa negara seperti US dan negara-negara moden, mereka dah bukan main industri sport, mereka menaikkan industri e-sport. Sukan alam maya, sukan digital. You guys kena faham di mana mereka menampak peluang dan mereka grab cepat. Dulu kripto orang tak percaya, orang percaya ambil peluang, sekarang untung. Alright, dulu orang tak macam social media, apa benda social media, apa benda TikTok. Alright, dia grab cepat. Cerita dia bukan siapa yang masuk dulu, cerita dia siapa yang buat dahulu. Dan buat tu buat betul-betul. Alright, dan you guys dah tengok belum video Hakka yang saya beritahu last time? Ya. Siapa yang nak share? Apa yang you dapat tentang video Hakka last time? Nak share? Silakan. Yang pertama adalah energi, yang kedua adalah kerjasama, yang ketiga adalah semangat tau. Sebab I dah nak train untuk I punya team pagi-pagi before morning sharing tu I nak buat macam itu. Tak adalah masukkan macam itu, tapi nakkan lagu tu nakkan energi macam itu. So I nak buat. Okay, so terima kasih Puan Juleza, kita bagi tepuk kepada Puan Juleza dahulu. Alright, siapa lagi nak share lagi seorang? Do you want to share? Saya ada tengok. Okay. Maybe saya first time tengok kot. Memanglah apa? macam Puan Ju cakap berenergi, semangat semua. Tapi bila saya tengok kat situ macam ada menakutkan juga sikit. Okay. Just for your information, perkara tersebutlah yang membuatkan mereka punya tim buat betul-betul. Nak tahu tak kenapa? Pertama, mereka ada pemahaman yang terbaik, understanding yang terbaik. Sebab kenapa? Mereka dapat awareness yang terbaik. Alright? Bila semua tim kita ada understanding yang terbaik, you kena suntik semangat yang terbaik. Semangat datang daripada mereka. You yang trigger benda tu. You yang suntik saja. You trigger, dan gila-gila diorang semangat. Nak tahu macam mana mereka semangat? Jom tengok video ni. Dengan suara Dengar. Tengok macam diorang semangat. Nampak tak? Dia punya leader bukan seorang. Ada banyak leader yang menggerakkan orang. Banyak manager dalam department, banyak leader dalam tim-tim lain yang menggerakkan semua. Siapa yang tengok ni remang bulu roma dia. Siapa? Dia balas. Tak rasa macam terkedu lah.
Tukar leader pula. Tak. Dia kena ada leader berlainan. Hidupkan tim dia. Has there ever been a prelude to an okay. international rugby match quite Right. like that? Dr. Mazana boleh? Kenapa dia jeli lidah Okay, just for your information, this is War Cry. War Cry atau Cry War, lupa dah nama dia. Tapi Cry War ni adalah tarian untuk orang asli di New Zealand untuk naikkan semangat perang. Saya dah bagi tahu apa maksud War Cry tu. Okay, sekejap saya cek balik. Okay, saya ada tulis kat sini. Okay, Haka Cry War, a shortened word or sound used by fighters in battle. Pertama, tujuan dia to give each other courage. Dan nombor dua, untuk menakutkan enemy dia. Alright. So benda ni yang mereka bagi untuk satu, dapat ideologi, pemahaman, alignment dengan team. Kalau you guys perasan, perkara ni yang kita nak belajar untuk bisnes, dia adalah kerja berkumpulan. Bila you nak kerja berkumpulan, ada semangat berkumpulan. Nak ada semangat berkumpulan kena ada chemistry. Chemistry akan wujud kalau ada knowledge. Knowledge akan datang kalau ada kesedaran. And for your information, semua player-player tadi bukannya 100% player dari New Zealand. Ada player dari Brazil, player daripada US, player daripada France. Mereka import player, tapi player ni tak ada darah New Zealand. Mereka bagi awareness, mereka bagi knowledge, ajar mereka, bagi semangat kenapa benda ni penting, kenapa you kena buat, apa you akan dapat. Dia bagi, dia suntik, dia trigger, sampailah mereka yang dari France, daripada US, daripada Brazil boleh gila-gila menjiwai benda tu. Benda ni yang kita nak buat dalam team. You cakap team you tak perform, tanya balik apa yang you dah buat dengan mereka. Buat tak macam ni? I tengok benda video ni every morning. Dan I akan make sure meremang bulu ni semua. Darah I boleh rasa darah mengalir. Semangat gila nak buat kerja. Datang office semangat gila, buka-buka pintu office je. Adalah macam tu. Tapi kita macam tadi, kita tepuk tangan semangat, jerit, benda tu yang kita nak. By expression adalah cara terbaik untuk you dapat energi. Nombor dua, cara terbaik untuk dapat energi adalah melalui kinestetik. Expression. Gila-gila. Nombor dua, melalui kinestetik, melalui sentuhan, melalui tepukan, melalui jeritan. Alright? Melalui auditori yang ketiga, jeritan. Melalui lafaz. Dia menyanyi lagu Cry War. Hamati huwa huwa. Itu bahasa diorang lah, saya pun tak faham apa benda. Tapi dia melafazkan, yang membuatkan dia faham apa yang dilafazkan. Macam kita takkan menangis kalau tak baca zikir doa taubat. Astaghfirullah minal astaghfirullah rabbal baroya astaghfirullah minal khotoya. Apa maksud dia? Ampunkan dosaku, ampunkan salah silapku. Astaghfirullah minal rabbaya astaghfirullah minal khotoya astaghfirullah Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan mahmuda. Berikan ilmu bermanfaat, berikan rezeki yang banyak. Alright. Terimalah taubatku sebagai taubat nasuha. Wa tub alaina taubatan nasuha. Kita takkan faham
kita takkan menangis, kita takkan dapat benda tu. Cerita dia, you kena faham. Kalau nyanyi benda tu, seorang nyanyi pula doa, tapi dalam nyanyian dia lagi mudah menangis berbanding hanya baca doa. Baca Allahumma astaghfirullah minal rabbal baroya astaghfirullah minal khotoya. Baca je. Seriously tak menangis. Tapi anak saya selalu tegur. Kenapa papa nyanyi lepas tu nangis? Sebab feel dia kalau nyanyi. Astaghfirullah rabbal baroya. Teringat Kiam Bulan. Dia suntung gila tau. Sebab tu cry war dia tak baca. Hamati heya hamati huwa. Dia tak baca. Dia nyanyi supaya dia feel. Hamati huwa. Gila-gila dia orang nyanyi supaya dia feel benda tu. Kalau you nak team you execute very well, semangat gila-gila, dia kena buat macam ni. Dia kena nyanyi. Macam lagu negaraku, pagi-pagi kenapa nyanyi? Supaya kita feel sebenarnya. Alright, tapi saya nak tanya you guys, nyanyi lagu negaraku ada feel ke? Negaraku. Nyanyi je. Tak feel sebab you tak faham kenapa kena nyanyi. Understanding. Nak dapat understanding terbaik, awareness. Kenapa you kena nyanyikan? Apa pengorbanan kita and so on. Right? Nanti saya akan bekalkan another video betul-betul cry war untuk majlis lain. Cry war mereka untuk kebaikan majlis. And diorang nyanyikan cry war untuk majlis kahwin, untuk majlis pengebumian, untuk majlis sukan, kebaikan majlis. Sebab semua perkara yang mereka buat, mereka kena bersemangat. Saya tengok wedding last time. Pengantin mereka malu-malu datang macam lelaki, pengiring lelaki tu, rata-rata pengiring perempuan datang, lelaki datang dah happy, tiba-tiba semua senyap, diorang beratuk kat tengah, diorang buat bulatan, diorang buka, diorang jurit ke dalam majlis, buat hakal cry war. Sebabkan lelaki tersebut dia menjiwai gila-gila, pengantin perempuan pun dia buka gaun dia, dia selak, dia kangkang sikit terus gila-gila sampai menangis-nangis, sampai pengantin, bapak pengantin semua turun buat hakal terus. Diorang menjiwai gila-gila walaupun majlis happy. Faham tak? I cerita dia pun gila-gila, bersemangat gila. Right? Nanti you tengok I hantar satu video untuk majlis pengebumian. I tengok gila-gila I menangis. Walaupun I tak faham cakap apa. Tapi kita faham perasaan mereka. Nanti kita akan tahu itu. Right? Kenapa I nak cerita benda ni secara detail? Benda ni benda wajib. Sebab you guys ada agent. You guys ada team. Dan team korang patut hasilkan terbaik. Sebelum mereka nak hasilkan productivity atau kualiti terbaik, mereka patut faham kenapa mereka kena buat itu. You sebagai leader yang lead your team. Your team lead your goals. Kena ingat benda tu. You lead your team. Your team lead your goals. Tolong ayat tu. Alright? Kita sibuk, you kena dapatkan target ni. Target ni penting ni. No, target is not important. Target important kalau mereka faham, mereka tahu apa kelebihan untuk mereka. Lepas tu you kena lead your team. Your team just follow je ke mana lorong yang dibawa. Okay? Boleh? Boleh. Alright, fantastic. So I guess itu saja pada saya. I wish the sharing dapat bagi banyak gila manfaat. Sesi kita lama hari ini, tapi lama ni yang memang you wajib dapat. Seriously, you wajib dapat. Benda ni I takkan spare dekat mana-mana orang. Right, I takkan bagi kat mana-mana orang kecuali CEO coaching sahaja. Okay, please tengok balik video ni di YouTube saya supaya you dapat faham, and tengoklah video ni sewaktu memandu. Okay. Alright, fantastic. Sangat manfaat. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Zida. Okay. So nanti tolong tulis apa yang tadi ada nota kan, saya suruh nota dekat buku nota tadi kan. Apa nota dia? Ingat tak? Kekuatan you, kelebihan you, individual dan company. Tolong share balik dalam grup nanti boleh? Okay. Alright, fantastic. Itu saja. Terima kasih banyak. My name is Kim Abdullah, Business Management Consultant. Jumpa lagi hari Jumaat. Assalamualaikum. Oh, jangan lupa isi Google Form dekat group description.
Oh, Ada ni report, weekly performance report. Tolong tulis kat situ, update Okay. Alright, fantastic. terima Yes. kasih. Sama-sama. Bye. Alright, bye. Yes, Puan Jo. Saya nak tanya, yang untuknya report tu hanya ada beberapa kolom yang perlu kita isi, yang perlu isi saja kan, sebab ada yang visitor, ada yang tu semua, yang tak perlu tu tak perlu tak. Kalau you tak ada buat visitor, tulis kosong je lah. Okey. Alright. Tapi kita nak galakkan you bawa visitor. InsyaAllah Jumaat ni kata ada visitors. Okay. Okey. Alright. Awesome. Okay. Thank you so much. Bye-bye. Bye. Salam. Bye. Bye.